Okey, Assalamualaikum pelajar 4 dinamik. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, merealisasikan impian, dan juga apa tangan yang menggoncang dunia adalah tajuk. Apa yang dimaksudkan dengan tangan yang menggoncang dunia? Tangan yang menggoncang dunia ini adalah seorang individu yang mempunyai bakat dalam bidang tertentu seperti bidang sukan, bidang seni suara, bidang lakonan, bidang perubatan, ilmuwan, keagamaan dan sebagainya. Atau mempunyai kepimpinan, daya kepimpinan yang bagus sehingga dan menjadikan dia hebat dalam bidang pentadbirannya sehingga kejayaan tersebut ia diakui oleh negara sendiri dan negara luar. Dan kita boleh mengambil contoh daripada kejayaan tersebut dan dijadikan sebagai panduan kepada diri kita untuk sama-sama berjaya seperti individu-individu tersebut. Dan kamu pernah dengar tak tentang tangan yang menghayung buaian? Biasanya tangan yang menghayung buaian dapat menggoncang dunia. Okey, maksud tangan yang menghayung buaian dapat menggoncang dunia adalah kita klasifikasikan merujuk pada wanita. Wanita ni kebiasaannya sifatnya adalah lembut dan bersopan santun dan juga bersifat keibuan, tetapi jangan ditidakkan, jangan diambil enteng tentang sumbangan wanita kepada pembangunan negara, ya. Malahan wanita juga mampu menyumbangkan idea dan tenaga kepada kemajuan dan pembangunan negara. Misalnya dalam bidang-bidang tertentu, dalam bidang seni suara, kita ada Datuk Siti Nurhaliza yang bukan sahaja hebat dalam negara kita, malahan di luar negara, dan Datuk Siti Nurhaliza juga telah diakui kejayaannya dalam pelbagai bidang, dalam pelbagai anugerah-anugerah tertentu yang melayakkan Datuk Siti Nurhaliza menjadi artis wanita pertama di Malaysia yang kekal relevan dan kekal aktif dan tempatnya sentiasa saja, dan peminat-peminatnya masih lagi menunggu kemunculannya seperti awal-awal pembabitannya. Dan Datuk Siti Nurhaliza juga bukan hanya diminati oleh golongan yang berusia, tetapi juga golongan muda masih lagi mengikuti kehidupan Datuk Siti Nurhaliza, dan dia masih lagi aktif menyanyi dan masih lagi kekal relevan dan sesuailah dengan titlenya sebagai penyanyi wanita nombor 1 Malaysia. Kemudian dalam bidang perubatan kita ada siapa? Kita ada Dr. Amalina yang merupakan rakyat Malaysia, rakyat kelahiran Malaysia yang kini berkhidmat di hospital di luar negara. Tetapi Dr. Amalina ini juga bukan sahaja hebat di dalam pelajarannya, kerana Dr. Amalina merupakan seorang pelajar cemerlang SPM sehingga melanjutkan pelajaran di luar negara, seterusnya berkhidmat di hospital di luar negara. Dr. Amalina ni begitu hebat dalam bidang perubatan sehingga membawa kes adik Aino, kalau kamu tahu, yang mempunyai ketumbuhan di mulutnya sehingga menyukarkan adik Aino untuk makan dan minum. Kemudian Dr. Amalina serta tim-timnya berjaya mengoperasi keadaan adik Aino, dan adik Aino alhamdulillah kini semakin sihat dan pulih. Dan itu adalah kejayaan hebat anak-anak watan Malaysia, dan kepakaran mereka ini turut diakui oleh negara luar dan menjadikan mereka sebagai salah satu contoh kepada rakyat Malaysia untuk sentiasa berjaya dalam pelbagai bidang. Okey, kemudian apa aktiviti yang kita akan lakukan? Okey, pertama kamu baca skrip drama dengan intonasi yang betul dan nada yang sesuai. Skrip drama tersebut bermaksud bukan halangan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan intonasi dan nada yang sesuai? Jika kamu dalam memaparkan dialog yang sedang marah, kamu perlu keraskan suara kamu dan perlu mengendur jika kamu sedang dalam emosi memujuk atau menyatakan pandangan menyatakan pandangan kamu sajalah, dan kamu boleh buat suara kamu teresak-esak menandakan atau perlahan menandakan yang kamu sedang sedih dan sebagainya. Okey, saya akan tunjukkan kepada kamu tentang bagaimana nak membaca dengan
dengan intonasi yang betul dan nada yang sesuai. Okey, pertama kita ada watak Encik Haris sebagai papa, Puan Ros sebagai mama dan Dahlia sebagai anak. Okey, kalau kamu boleh melihat di dalam petikan adalah seperti watak yang pertama Dahlia. Tolonglah papa, mama. Tolonglah papa, mama. Lia kata tak maulah. Papa dan mama janganlah paksa-paksa Lia. Puan Ros. Papa dan mama tak paksa pun. Kami cuma tak mahu Lia buat kerja separuh jalan. Lagipun Lia sudah besar panjang. Takkanlah cekur jerangau ada lagi di ubun-ubun. Okey, apa yang dimaksudkan dengan cekur jerangau ada lagi di ubun-ubun? Cekur jerangau ini bermaksud tidak matang. Okey, tidak matang dan sudah mula pandai melawan cakap orang tua. Alah, macam kita, pada kali ni kita melawan juga orang tua kita dalam sedar dan tak sedar. Seperti kalau ibu bapa kita suruh buat kerja, alah kejaplah, itu inilah, banyak alasan. Okey? Okey. Kamu faham kan? Cukup jerangau? Okey, Encik Aris dulu. Dia yang beria nak pergi sekolah yang permainan tenis. Sekarang sudah terpilih hingga peringkat kebangsaan. Kenapa menolak? Dahlia. Peperiksaan sudah dekat lah Papa. Dia tidak mahu tertinggal pelajaran. Kalau gagal nanti, siapa yang akan dipersalahkan? Dia juga, Puan Ros. Bukankah Cikgu Rahman kata kelas tambahan akan diadakan khas untuk dia? Dahlia. Mana cukup, Mama? Encik Aris. Prestasi Lia dan peperiksaan baik-baik saja. Papa tengok. Kalau tak cukup, Papa bersihkan guru tuition. Dahlia. Jangan susah-susah sebab Lia, Papa. Puan Ros. Hairan betul, Mama. Lia berubah 360 darjah. Sebahasa pujuk Mama dulu, Lia juga dikata. Banyak atlet wanita kita yang menjadi dalam sukan maupun pelajaran. Di mana ada kemahuan, situ ada jalan. Macam-macam peribahasanya keluar. Sekarang apa sudah jadi? Dahlia. Semasa Mama tak izinkan dulu, Mama juga yang kata. Perempuan sukan sana sini, akhirnya keceruk dapur juga. Bagus. Suka hati Lia lah. Mama malas campur. Lia fikirlah sendiri. Encik Aris. Dahlia. Encik Aris. Cuba Lia beritahu Papa, apa sebenarnya yang berlaku? Papa tahu bermain tenis ialah kebahagiaan buat Lia. Mesti ada sesuatu. Beritahulah Papa. Dahlia. Kawan-kawan ketahukan Lia. Mereka kata muka Lia dah teruk. Terkena selaran matahari. Aduh, hai. Malunya Lia. Encik Aris dan Barus tertawa terbahak-bahak. Barus. Lia. Lia tetap cantik di mata Mama dan Papa. Sebagai wanita, Mama bangga kerana mempunyai putri cantik yang bakal mengoncang dunia. Dalam bidang yang diminati Encik Aris. Bahkan anak perempuan kesayangan Papa ini akan tambah cantik di mata semua rakyat Malaysia apabila berdiri di podium. Bayangkan Lia menjulang jalur gemilang seperti atlet kebahagiaan kita Siti Rahmah dan Muhammad Nasir. Ya, kini yang seva sekali anak perempuan Subramaniam. Terima kasih Papa. Terima kasih Mama. Ya, Lia akan buktikan. Okey, kamu faham tak apa yang berlaku pada skrip drama yang dipaparkan di bawah ini, yang bertajuk Buka Halangan ini? Skrip drama ini mengisahkan Dahlia, anak perempuan kepada Encik Aris dan Puan Ros yang terpilih mewakili sekolahnya dalam pertandingan tenis di peringkat kebangsaan. Tetapi menarik diri setelah dapat memasuki pertandingan tenis di peringkat kebangsaan kerana apa? Pada awalnya dia mengatakan bahawa dia tidak dapat fokus pada bidang akademiknya. Namun Encik Haris dan Puan Ros kata bahawa pelajaran dia baik-baik saja. Malahan Cikgu Ahmad juga berkata jika Lia tidak dapat memasuki kelas kerana sibuk dengan latihan sukannya, Cikgu Ahmad akan mengadakan kelas tambahan untuk membantu Lia. Dan Encik Aris juga berjanji akan menghantar Lia ke tuition seandainya Lia merasakan bahawa kelas yang diadakan tidak cukup untuk Lia.
Tetapi setelah didesak-desak, namun dia tak ingin dan menyatakan pendiriannya untuk tidak terlibat dalam sukan tenis ini. Namun setelah didesak-desak oleh kedua ibu bapanya, barulah Lia memberitahu hal yang sebenar, di mana dia malu kerana kawan-kawannya mengatakan mukanya buruk dan teruk akibat terkena pancaran matahari ketika menjalani latihan tenis. Dan hal itu menjadi penghalang buatnya untuk meneruskan cita-citanya menjadi seorang pemain tenis yang hebat seperti atlet-atlet kebangsaan. Jadi, ibu bapa Lia menyatakan sokongan kepada Lia bahawa Lia akan bertambah cantik dan kekal cantik di mata mereka, dan Lia akan tetap cantik di mata rakyat Malaysia apabila memenangi acara dalam sukan tenis ini dan membanggakan semua pihak dan dan menjulang lalu memilang Lia ini akan tetap tambah cantik di mata mereka dan mereka akan lebih cantik di mata mereka seandainya Lia mampu mengharumkan nama negara dan menjulang jalur gemilang di podium apabila memenangi sukan tenis. Jadi, mereka mengatakan Lia mampu menjadi seperti atlet-atlet kebangsaan yang lain asalkan Lia tidak berputus asa dalam mengejar impiannya. Okey, kamu faham kan? Okey, sekarang ini kamu tengok persoalan kedua kita. Kita akan pergi ke mana? Kita akan pergi pada kemukakan pandangan pribadi anda yang bersesuaian dengan persoalan yang terdapat dalam drama tersebut. Okey, apa itu persoalan? Okey, saya akan terangkan kepada kamu. Okey? Okey, kita akan belajar tentang tema persoalan nilai dan pengajaran. Namun saya akan tekankan pada persoalan sebab persoalan ini yang kita inginkan, kita nak tahu. Okey, tema nilai dan pengajaran saya akan cerita secara lanjut juga. Tetapi kita akan memberi pendengaran pada persoalan. Apa itu tema? Tema adalah idea utama atau persoalan pokok yang terdapat dalam karya sastra. Dalam setiap karya sastra, setiap tema yang dipaparkan hanya mengandungi satu saja. Tema dalam suatu karya ada kalanya tidak dinyatakan secara jelas, namun pembaca akan dapat mengenal pasti idea utama yang ingin disampaikan oleh pengkarya dengan membaca keseluruhan karya tersebut dan menilainya. Tema dalam sesuatu karya merangkumi kisah percintaan, perjuangan, keagamaan dan kemanusiaan. Jadi, seperti yang kamu tahu, tema hanya mengandungi satu saja. Tema tidak boleh 2, 3 dan sebagainya. Tema tak boleh 2 atau 3 macam kisah apa? Kisah apa? Kisah bawang putih dan merah. Tidak. Macam kisah ini, kisah dalam skrip drama Tangan yang Bergoncang Dunia lah. Okey, contoh tema paling jelas dalam petikan skrip drama Tangan yang Bergoncang Dunia adalah keazaman seorang pelajar menempuhi cabaran dalam kehidupan untuk mengejar impiannya menjadi seorang pemain tenis yang berjaya. Okey, itu tema pertama. Kamu juga boleh membuat tema ini, kegigihan seorang pelajar untuk berjaya dalam bidang akademik dan merealisasikan impiannya untuk menjadi seorang pemain tenis yang berjaya di pesada antarabangsa atau di pesada negara atau di negara Malaysia. Kamu boleh cakap tempoh. Itu tema dia ya. Kemudian kita pergi persoalan. Persoalan ini yang paling penting. Persoalan merupakan perkara-perkara kecil atau ranting-ranting kecil yang terdapat dalam karya sastra tersebut. Dan ianya saling berkait dengan tema.
Persoalan tidak hanya terbatas kepada satu sahaja, tetapi semakin panjang sesebuah karya yang dibaca, semakin banyak persoalan yang terdapat pada karya tersebut. Ianya wujud atau dihasilkan bagi memperkukuhkan dan menghidupkan idea utama dalam sesebuah karya yang dihasilkan. Persoalan ini seperti peristiwa-peristiwa kecil yang berlaku di dalam petikan tersebut yang kamu boleh ambil dan kamu olah kembali ayat tersebut menjadi persoalan. Seperti contohnya yang saya dapat adalah keprihatinan kedua ibu bapa dalam menyatakan sokongan dan tidak berbelah bagi kepada anaknya dalam menempuhi cabaran kehidupan bagi mengejar cita-citanya. Atau kamu boleh pendekkan keprihatinan kedua ibu bapa dalam menyatakan sokongan kepada anaknya dalam menempuhi cabaran untuk mengejar cita-citanya. Kamu boleh cakap macam tu atau tanggungjawab atau sebagainya. Contohnya, bagi contoh yang bersesuaian. Contohnya, ibu bapa Lia memberikan kata-kata sokongan yang tidak berbelah bagi kepada Lia untuk mengejar cita-citanya menjadi seorang pemain tenis yang berjaya di masa depan tanpa perlu mempedulikan kata-kata serong yang dilemparkan kepadanya. Kamu juga boleh buat begini. Tanggungjawab ibu bapa terhadap anak. Tanggungjawab ibu bapa terhadap anak ni bagaimana? Kamu ulas tanggungjawab ibu bapa terhadap anak di mana tanggungjawab ibu bapa terhadap anak dalam usaha membantu apa. Kamu cakap macam tu. Kita kena buat ayat sikit. Kemudian berikan contoh yang bersesuaian. Okey, contoh yang bersesuaian. Macam apa tanggungjawab. Macam apa. Macam saya bagi nak ke apa. Kamu nak dua pendek pun boleh tapi jangan terlampau pendek sehingga benda tu tidak relevan. Okay? Keperhatian kedua ibu bapa dalam menyatakan sokongan terhadap anaknya dalam menempuhi cabaran kehidupan bagi mengejar cita-citanya pun boleh itu. Okey. Kemudian kamu tengok kepada nilai. Nilai merupakan sikap ketinggian bagi individu atau dalam sesebuah masyarakat. Ianya dinilai dari bentuk pemikiran dan juga tindakan yang dilakukan. Contoh nilai kasih sayang, keberanian, kerjasama, berdikari dan toleransi. Nilai ni ada nilai kasih sayang, nilai apa lagi, nilai tanggungjawab, toleransi, apa lagi, macam berdikari. Okay, kalau kamu nak senang, kamu boleh apa soalan, kamu boleh ambil nilai kasih sayang. Tapi kamu jangan tulis nilai kasih sayang. Tidak, you tak boleh menjawab persoalan. Kamu cakap kasih sayang seorang ibu, kasih sayang ibu bapa terhadap anak. Kamu jelaskan balik kasih sayang seorang ibu bapa terhadap anak, buat ayat sikit dan bagi saya contoh yang bersesuaian. Jangan letak macam tu je kasih sayang. Itu salah. Itu bukan persoalan. Itu pergi kepada nilai. Okey, kemudian kita tengok pada pengajaran. Pengajaran pula ialah merupakan satu peringatan atau pedoman daripada peristiwa atau sesuatu tindakan yang dilakukan. Kebiasaannya, pengajaran merupakan satu peringatan agar sesuatu perkara yang tidak wajar diikuti, diambil pedoman dan teladan. Macam pengajaran dalam cerita ni apa? Pengajaran dalam cerita ini adalah kita tidak perlu mendengar. Pengajaran yang boleh diambil pada cerita ini adalah kita tidak perlu, kita tidak perlu mendengar kata-kata orang lain sehingga kita tidak dalam pengajaran yang boleh kita ambil adalah dalam cerita adalah untuk berjaya dalam kehidupan kita usahlah memandang negatif terhadap apa untuk berjaya dalam kehidupan macam ni pengajaran kamu boleh cakap macam ni. Pengajaran yang boleh saya ambil daripada cerita ini adalah kita perlu untuk berjaya dalam kehidupan kita tidak perlu mendengar kata-kata serong yang dilemparkan kepada kita kerana perbuatan tersebut dapat menghalang kita daripada mencapai cita-cita kita. Macam begitulah pengajaran, okey? Tapi saya tak nak kamu cerita pasal pengajaran, nilai atau tema, tetapi saya nak kamu cerita pasal persoalan. Sebenarnya dalam tema tersebut kamu boleh buat persoalan, cuma ubah sedikit ayat kamu. Dia sama sahaja. Kamu boleh mengambil-ambilnya dalam tema kamu boleh. Soalan dalam tema nilai pun boleh bagi persoalan, tetapi ubah ayat. Ayat kamu kena berbeza sedikit. Macam saya rasa sayang. Kasih sayang tu nilai. Kamu tak boleh tulis kat persoalan nilai. Kamu tak boleh tulis kat persoalan kasih sayang. Itu salah macam kamu kena kata keyakinan diri. Tak boleh tulis macam tu. Kamu kena buat ayat. Keyakinan diri apa? Sokongan daripada ibu bapa memupuk keyakinan diri seorang anak untuk apa?
Begitu. Lepas tu apa lagi? Boleh cakap macam-macam, menghargai setiap peluang yang diberikan boleh cakap. Okey, kalau kamu tengok video saya ni, saya nak kamu keluarkan 2 persoalan atau 1 persoalan, 2 atau 1 setiap seorang beri kamu 1 persoalan dan nyatakan contoh, di bawah ni. Saya nak tengok. Dia contoh di bawah komen tu, okey? Itu sahaja. Assalamualaikum.